Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Buya Hamka pada subjek pemikiran Islam semasa. InsyaAllah, mari kita mulakan. Nama saya Nur Aisyah Fifah binti Razman, nama Metri 054813. Baiklah, biografi Buya Hamka. Nama penuh beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di daerah Sungai Batang Manijau, Sumatera Barat pada hari Ahad pada 17 Februari tahun 1908 Masihi. Keluarga beliau merupakan keluarga yang taat akan perintah agama dan ayah beliau juga seorang ulama yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau sering dikenali sebagai Haji Rasul. Pendidikan beliau, pada awalnya beliau belajar membaca Al-Quran sehingga khatam. Seterusnya beliau bersekolah di sekolah diniyah pada waktu petang di Pasar Usang Padang Panjang, dan seterusnya pada waktu pagi beliau belajar di sekolah desa, dan waktu malam beliau belajar mengaji. Ayah beliau iaitu Syekh Abdul Karim Amrullah telah memasukkan Hamka ke Sawalib School dan memberhentikan pelajarannya dari sekolah desa dengan harapan beliau akan menjadi seorang ulama seperti beliau. Pekerjaannya pada usia 29 tahun menjadi guru agama di perkebunan tebing tinggi, pernah menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta, Universiti Muhammadiyah, Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta, Guru Besar di Universiti Mustopo Jakarta, dan pernah menjawat pegawai tinggi agama sejak tahun 1991. Seterusnya, beliau pernah menjalankan penyelidikan dalam berbagai bidang, termasuk sastra, sejarah, sosiologi dan sebagainya. Dan beliau juga seorang yang mahir berbahasa Arab dan Inggeris. Beliau telah meneliti beberapa karya ulama-ulama Islam dari Timur Tengah dan juga karya para sarjana barat. Dan akhirnya beliau telah meninggal dunia pada tahun 1981, iaitu 24 Julai, pada 24 Julai, dan meninggalkan banyak jasa dan pengaruh beliau sehingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidun Azhar binti Aman, nama Metrik 054831. InsyaAllah ini saya akan membentangkan tentang karya-karya Buya Hamka. Hamka telah menghasilkan banyak karya yang sangat bermanfaat buat masyarakat dan juga umat Islam, sehingga karya-karya beliau sangat masih lagi tersohor dan masih lagi digunakan sehingga hari ini. Hal ini kerana ilmu yang terdapat di dalam karya beliau sangat bernilai dan manfaat dan sangat bermanfaat. Beliau mula menulis dan mengarang bermula pada tahun 1925, di kali itu ketika usia Umi baru saja 17 tahun. Karya-karya yang dihasilkan oleh Buya Hamka terdapat 113. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah beliau yang terbesar ialah Tafsir Al-Azhar yang mempunyai 5 jilid, dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian dan ramai dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelam di Kapal Van der Wijk, Di Bawah Hindungan Kaabah, dan Merantau ke Delhi. Baik, saya akan terangkan tentang sinopsis saja untuk buku-buku yang famous, yang popular. Pertama, novel Di Bawah Hindungan Kaabah. Novel ni mengisahkan tentang kisah yang terjalin antara Hamid yang merupakan seorang anak yatim dengan seorang gadis bernama Zainab yang merupakan anak seorang hartawan bernama Engku Haji Jaafar. Yang kedua, pada sejarah umat Islam. Buku yang dikarang oleh Hamka selama 20 tahun ini menghuraikan tentang sejarah bukan semata-mata dari segi Islamnya, tetapi jauh daripada itu. Buku ini membicarakan tentang umat Islam dengan sejarah mereka dimulai dari sebelum kedatangan Islam. Kerana luasnya lingkungan yang dihuraikan dalam buku ini, maka banyak perkara yang selama ini yang tersembunyi dari pengetahuan kita yang cetek ni. Kita kini telah terbongkar dengan jelas dan menakjubkan, terutama sekali di bahagian yang terakhir, di mana ketika membincangkan sejarah Islam dan umatnya di alam lain. Dan yang terakhir, novel Tenggelam di Kapal Van der Wijk. Kisah seorang lelaki bernama Zainuddin yang mempunyai ayah yang asal Minangkabau dan ibunya Makassar. Di Makassar, dia dianggap seorang Minangkabau lalu tidak diterima bergaul. Apabila dia sudah menjadi yatim piatu, dia berangkat pula ke ranah Minang. Di sana dia dianggap pula sebagai orang Makassar tetapi tidak juga diterima untuk bergaul. Itu membuatkan dia dipejakan sehinggalah dia bertemu dengan Hayati, gadis yang digelar Bunga Putih. Cinta yang baru pucuk rupanya akan dilanda badai. Ranah Minang yang kuat berpegang dengan adat membuatkan Zainuddin tidak diterima. Pedihnya hati ketika itu. Ada pula orang ketiga, Aziz, yang hampir sempurna malah diterima oleh keluarga Hayati. Itulah mulanya perik cinta dan berhujung pada Tenggelam di Kapal Van der Wijk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah binti Zulkifli. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk kepribadian Buya Hamka. Jadi Buya Hamka pernah memberitahu bahawa
bebanmu akan berat, jiwamu harus kuat, langkahmu akan jaya, kuatkan pribadimu. Jadi itu adalah antara kata-kata hikmah yang telah dilontarkan oleh Buya Hamka. Jadi dalam buku Peribadi Hebat karya Buya Hamka, jadi dalam bukunya ada menyebut tentang pandangannya supaya kita menjadi manusia yang berpribadi hebat. Hakikatnya, pribadi tersebut hanyalah wujud dalam dirinya sendiri. Dan Buya Hamka ni sebenarnya adalah seorang ulama yang sangat hebat. Hamka merupakan seorang yang kuat dan juga dia suka mengembara melalui jalan-jalan yang jauh. Diceritakan beliau ni pernah meninggalkan pendidikannya yang bertempat di Tawalib hanyalah kerana untuk pergi mengembara ke Jawa dan pada saat itu usianya baru seawal 16 tahun. Jadi Buya Hamka ni juga dikenali dengan sikapnya sangat mudah memaafkan orang. Dikisahkan bahawa Hamka ni bukanlah seorang yang sangat senang untuk mengalah dalam apa jua kesempatan. Namun, ini tidak bermaksud bahawa Hamka adalah orang yang keras serta suka menyimpan dendam amarah. Seterusnya, Hamka ini pernah dilantik untuk menjadi seorang ketua Majlis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Jadi sebagai ketua Majlis Ulama Indonesia ni, Hamka meminta supaya dirinya tidak dibayar gaji serta diperbolehkan untuknya mengundur diri apabila tidak mempunyai kesesuaian antara dirinya dalam soal kerjasama antara pemerintah dan ulama. Akhir sekali, Hamka ini juga pernah tersekat antara pendirian dia sendiri dan dengan ketaatan pada orang tuanya. Ayah kepada Buya Hamka pernah ingin menikahkan beliau dengan seorang perempuan. Akan tetapi, Hamka justru menolak serta memilih untuk menunjukkan kesetiaannya kepada isterinya yang bernama Siti Rahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Rosli, nombor matrik 054828. Saya akan meneruskan perbentangan dengan tajuk nilai-nilai dalam karya Buya Hamka. Nilai yang pertama ialah nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ialah tidak berlebih-lebihan kepada sesebelah pihak, sama ada terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Hamka sangat menganjurkan agar mengikuti nilai kesederhanaan kerana pendirian hidup seseorang Muslim itu sentiasa berhadapan dengan kenyataan. Perkara yang ideal akan sentiasa bertentangan dengan perkara yang real. Yang kedua ialah nilai qanaah. Nilai qanaah iaitu suatu keadaan yang dikatakan kehidupan sejahtera itu tercapai. Hamka memberi penekanan kepada tahap kehidupan yang dikatakan qanaah ini. Hamka menjelaskan maksud qanaah di dalam bukunya yang bertajuk Tasawuf Moden. Qanaah ialah menerima cukup. Qanaah itu mengandungi 5 perkara. Yang pertama, menerima dengan rela akan apa yang ada. Yang kedua, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Keempat, bertawakal kepada Tuhan. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Dan itulah yang dinamai qanaah. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Nilai yang ketiga ialah nilai keagamaan. Hamka mengatakan di dalam bukunya yang bertajuk Pandangan Hidup Muslim bahawa agama yang benar mesti mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu yang pertama memperluaskan pandangan kita, yang kedua tidaklah mengenal batas kaum, suku, bangsa, jenis dan warna kulit. Yang ketiga, memperluas timbang rasa di antara sesama manusia. Keempat, meniupkan kehidupan hati sanubari. Yang kelima, berani revolusi kepada dirinya sendiri, melawan kesempitan pandangan patriotisme. Dan yang keenam ialah guru yang berpegang kepada agama yang benar akan memasukkan semua pengajarannya dengan jiwa agama. Nilai yang keempat ialah nilai tasawuf. Hamka menjelaskan secara ringkas erti tasawuf di dalam bukunya Pandangan Hidup Muslim dengan mengatakan bahawa ilmu tasawuf itu ialah ilmu untuk menuntun senak hati. Kerana rindu biar hangus dalam cahayanya. Setiap insan ada mempunyai bakat tasawuf dalam batinnya. Betapa tidak, padahal dia adalah qobas, yakni gejala daripada roh pencipta pun. Cuma kadang-kadang dia terbenam atau pudar kerana ditimpa penyakit lain. Bukan sedikit yang mengganggu tubuhnya, ibarat pelita yang sedang menyala. Bukan sedikit angin yang mengganggu akan menyebabkan padamnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaratul Najah binti Mak Yunus, nombor matrik 054614 akan membentangkan berkenaan dengan pandangan-pandangan Buya Hamka. Pandangan Buya Hamka terhadap hakikat manusia. Pandangan Buya Hamka, manusia ialah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang istimewa dan makhluk yang terpilih di sisi Allah SWT. Menurutnya lagi, manusia ini termasuk di dalam kategori haiwan dari segi ilmu sains. Akan tetapi, ia adalah insan dari sudut ilmu kemanusiaan. Di antara makhluk Allah di atas muka bumi ini, manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Tidak kira dari segi bentuknya yang zahir maupun yang batin. Menurut Buya Hamka lagi, manusia ini mempunyai bentuk fizikal, akal dan roh. Akal yang manusia ada membantu seorang itu mengenal perkara yang baik dan yang buruk. Akal manusia itu juga menjadi penjaganya dan yang menguasai diri seorang itu. Pandangan Buya Hamka terhadap akhlak. Akhlak dalam tujuan hidup manusia menurut Buya Hamka ialah akhlak merupakan tujuan manusia yang benar-benar ingin menyempurnakan kemanusiaannya, dan keutamaan budi itu adalah tujuan terakhir serta membuang segala akhlak yang kebinatangan adalah cita-cita yang mulia. Akhlak adalah satu tujuan hidup agar manusia menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Ini kerana manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan. Maka akhlak manusia itu juga perlu disempurnakan agar ia tidak seumpama haiwan atau lebih teruk daripada haiwan. Akal dan akhlak manusia menurut Buya Hamka ialah akan memainkan peranan dalam mengikat nafsu manusia agar tidak terjerumus dalam perkara mazmumah. Menurut Buya Hamka, akal adalah ikatan. Ibarat tali yang mengikat unta, seperti itulah akal mengikat manusia. Sebagaimana tali mengikat unta supaya tidak lari, akal manusia juga mengikatnya supaya tidak terlepas mengikut hawa nafsunya. Yang terakhir, pandangan Buya Hamka terhadap pendidikan. Buya Hamka memandang dunia pendidikan tidak boleh hanya mengutamakan akal sahaja, malah ia perlu seiring dengan mengutamakan akhlak juga. Buya Hamka memandang pendidikan itu bukanlah sekadar pengajaran sahaja, ianya perlu ada latihan untuk membentuk akhlak. Pada pandangan Buya Hamka, pendidikan memberi pengaruh yang besar pada seluruh anak bangsa. Buya Hamka berpendapat bahawa pendidikan adalah untuk membentuk watak dan peribadi seseorang serta manfaat yang seseorang akan dapat hasil daripada sebuah pendidikan adalah dapat membuka mata seorang untuk melihat lebih luas dan jauh, serta bukan hanya sekadar membuat seorang itu tahu mana yang baik dan buruk sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazifah binti Muhammad, nombor matrik 054753. Dan pada pembentangan kali ini saya akan bentang bahagian saya bertajuk kesimpulan penuh mengenai Buya Hamka. Okey, walaupun Buya Hamka ni dia telah lama tiada, namun jasa beliau terhadap masyarakat Islam di Rantik ini masih dirasai. Okey, beliau bukan sahaja memainkan peranan sebagai ulama, malah beliau juga merupakan seorang pahlawan. Okey, pada masanya beliau antara ulama yang sentiasa berusaha memerdekakan masyarakat sama ada secara fizik ataupun membebaskan mereka daripada kejahilan. Okey. Karyanya juga banyak memberi inspirasi kepada jutaan jiwa. Okey. Tulisan-tulisan juga masih terus dibaca dan sering menjadi rujukan oleh semua lapisan masyarakat. Okey. Tulisan-tulisannya macam falsafah ketuhanan, lagi mengenai tasawuf, lepas tu kritikan terhadap budaya dan lain-lain lagi lah. Okey, seterusnya akhlak yang ditonjolkan olehnya juga patut dicontohi oleh masyarakat kita lah pada hari ini. Antaranya seperti beliau ni bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan kuat beribadat. Di sepanjang hayatnya beliau sangat dikenali sebagai tokoh yang merendah diri dalam semua perkara. Okey. Seterusnya, Buya Hamka bukan sahaja aktif sebagai ulama dan penulis, malah turut menceburkan diri dalam bidang politik tanah airnya. Okey, pelibatan beliau dalam bidang politik telah bermula sejak pada tahun 1925 lagi, iaitu ketika beliau menganggotai Parti Politik Syarikat Islam. Keterlibatannya dalam dunia politik turut membantu usaha menentang penjajahan Belanda melalui pidatonya pada ketika itu yang berjaya menyedarkan masyarakat umum dari terus terlena. Kewibawaannya dalam memimpin dapat diperhatikan melalui cara beliau menyelesaikan masalah
serta berani bersuara mengkritik pemerintah mengenai perkara yang tidak disenanginya. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir adalah sedikit wasiat beliau. Itu kata-kata beliau, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Okey, gambar yang sebelah ni pula, jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Okey, yang tu setakat tu cukup saya rasa. Okey, sekian, terima kasih.